الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم يا فتاح اللهم يا عليم اللهم يا خبير اللهم يا مبدي اللهم يا معيد اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini pada hari ke-9 daripada bulan Ramadan 1435 Hijrah. Alhamdulillah Allah masih lagi memberi peluang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengisi Ramadan kita hari ini atau Ramadan kita pada tahun ini dengan satu amalan yang dikira sebagai satu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu amalan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita bukan hanya menuntut ilmu secara umum, akan tetapi juga menuntut ilmu yang memang ilmu tersebut digalakkan dituntut pada bulan Ramadan ini, sebab ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala mulai penurunannya pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tuan-tuan dan kasih sekalian menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini sebagai panduan hidup kita yang boleh membimbing kita menampakkan jalan dalam kehidupan kita ini, sehingga laluan yang kita nak tuju, laluan yang akan kita ikuti tuan-tuan, siratal mustaqim yang selalu kita sebut itu memang sirat, memang lurus dia, mustaqim, memang mustaqim dia. Tuan-tuan dan kasih sekalian, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bagi orang tuan-tuan dan kasih sekalian, kehidupan dia ni macam berliku-liku. Apa tu? Berpusing sana, pusing sini tuan-tuan dan kasih sekalian. Namun kalau sekiranya kita dari awal dah berpandukan pada Al-Quran ini tuan-tuan, kita akan nampak jalan kita tu lurus, straight forward tuan-tuan. Nampak tu, tu. Ya, tu. Kalau kita memang dari awal, ya, cuma memang tuan-tuan dikasih sedar akan adanya jalan lurus ni tuan-tuan kadang-kadang terlambat, ya. Yang kita rasa jalan tu ikut, kita rasalah nampak baik, kita ikut saja. Tetapi kadang-kadang kita kena pergi sana pergi sini jadi dia. Tuan-tuan dikasih baru sedar ternyata ada jalan lurus. Jalan lurus ni jalan yang boleh memotong, boleh meringkaskan, meningkatkan perjalanan kita tersebut, ya. Itu kadang-kadang tuan-tuan baru jumpa mungkin selepas kita umur 20 tahun, baru jumpa kita selepas umur 30 tahun, baru jumpa jalan itu selepas kita umur 40 tahun, ada yang selepas umur 50 tahun, ada yang selepas 60 tahun, baru nampak kasan jalan itu. Ya, macam semalam tuan-tuan saya bersembang dengan seorang rakan
Kota Damansara. Isu yang sama iaitu bincang pasal dia jalan jam nak pergi Taman Tun, nak pergi sama jugalah Ustaz. Saya nak pergi iaitu Damansara Perdana Ustaz, jam kat bawah tu Ustaz. Ya, dia mungkin daripada Kepong sana pun dia jam. Ya. Ataupun dia kadang-kadang daripada apa nama itu LDP sebelah sana jam. So Ustaz, saya dah duduk di Damansara Perdana ni selama dah dekat 10 tahun lebih dah, dia kata. Ya, dan beberapa hari ini memang balik rumah, dia kata sampai satu dekat jam tu saja, dia kata dekat simpan ni je nak sampai ke rumah dalam dia ada 1 jam setengah dia kena menunggu, dia kata. Sebab apa dia semua nak masuk dalam tu. Barulah 2-3 hari ni Ustaz, saya perasan ada jalan shortcut dia tu. Apa cara dia Ustaz? Saya pergi lalu belakang tu nak menghala pergi Flora Damansara tu, saya naik atas balik, dia kata. Alhamdulillah Ustaz, 10 minit saya sampai kat simpang. Saya sampai kat simpang tersebut, kemudian beberapa minit je lepas tu, dalam 10 minit lagi lah dia kata, saya menunggu sekejap, dia kata saya boleh masuk sampai kat rumah dah, dia kata. Saya tengok tuan-tuan, dah 10 tahun dia duduk Damansara Perdana tu, baru perasan ada jalan shortcut. Seperti itulah kehidupan manusia tuan-tuan. Perlu kita sesali tuan-tuan, 10 tahun kita tak tahu tersebut. Yang perlu kita hargai apa tuan-tuan, bahawa kita telah menemukan satu jalan yang membantu kita untuk sampai kepada destinasi kita dengan mudah dan cepat. Ini kita perlu syukuri, dan syukur itu kita tunjukkan dalam satu usaha yang kita kena jaga petunjuk Allah ini, hidayah Allah ini. Seperti itu juga lah tuan-tuan, orang yang tahu bahawa kan bagaimana nak menjadi hamba Allah yang terbaik. Kalau kita lihat kepada surah Al-Fatihah, sebenarnya kita cukup dah panduan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Itu kita kata adalah kita ambil inspirasi, motivasi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa yang kita dapatkan daripadanya adalah satu perasaan yang selalu kita bawa, yang kita selalu kita ingat adalah bahawa Allah itu sentiasa bersedia membantu kita, menolong kita, dan dalam masa yang sama dia sedia mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita ada dalam diri kita tu. Maka ketika kita dilanda oleh satu perasaan tanpa cinta, tanpa orang perhatian dengan kita, maka kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bersedia membantu dan membimbing kita. Dia akan bersedia untuk mencurahkan cinta dan kasih sayangnya. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada wujud perasaan tersebut. Bawa itu, sebab ini akan membawa kepada kesan positif kepada diri kita. Ya. Apabila kita berasa selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang, ada orang selalu mencurahkan cinta kasih sayang seperti seorang anak yang dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia membesar dengan satu perasaan yang berbeza dengan orang yang tanpa cinta dan kasih sayang ketika membesarnya. Ya. Kita ada wujud perasaan tadi itu penuh. Orang kampung saya kata abundance. Ya, abundance. Abundance apa tu? Banyak. Melimpah ruah kasih sayang itu kita rasa. Ada terasa dalam diri itu. Adanya cinta kasih sayang Allah yang melimpah ruah tadi tuan-tuan. Dia melimpah keluar balik memberi satu keberkatan kepada orang-orang sekeliling. Kita tak rasa kekeringan cinta kasih sayang. Kita tak kekeringan tuan-tuan dikasih sekalian. Suatu perasaan ada orang yang sedia membantu tuan-tuan. Ada wujud selalu dalam diri kita itu. Dan Allah sentiasa membantu kita. Ingat tu. Ya. Lalu tuan-puan dikasih sekalian, maka limpahan abundance tadi itu, limpahan cinta kasih sayang itu kita keluarkan dalam bentuk rasa syukur. Syukur dan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin keluar dalam diri kita. Kata-kata yang menunjukkan positif selalu. Oh Allah, bersyukur, terima kasih Allah, segala puji kepadamu ya Allah. Lalu kita pun tuan-puan melimpahkan
Rasa syukur kita itu kepada orang sekeliling kita. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita. Bahkan kita juga berterima kasih kepada sesiapa pun, walaupun sedikit manapun dia telah memberi pertolongan kepada kita. Syukur. Jiwa-jiwa yang hebat itu, jiwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga apa tuan-tuan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini satu vitamin yang mesti zikir, iaitu ingat Allah selalu. Zikir. Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa maksud itu? Zikir. Yang mana zikir itu umpama suplemen, umpama vitamin yang kita masukkan dalam diri kita selalu. Kita bubur selalu masukkan dalam diri kita. Tak lupa. Maknanya tuan-tuan, zikrullah dengan menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim ini perlu kita bawakan. Ketika kita rasa kuat, tambahkan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dikasih sekalian, maka perkara yang keempat apa dia tuan-tuan dikasih sekalian, itu destinasi kita yang jelas yang kita nak. Semua yang kita ada tadi itu, semua yang kita rasa tadi itu, semua yang kita dapatkan daripada Allah, bantuan yang Allah berikan kepada Allah, kita gunakan sebenarnya untuk sampai kepada destinasi kita. Untuk sampai ke tempat yang kita akan pasti sampai ke sana nanti. Itu yang kita namakan sebagai Yaumiddin. Maka Allah bantu kita dari segi kesihatan yang baik. Maka kita gunakan kesihatan yang baik itu untuk bagaimana kita boleh sampai kepada destinasi kita yang baik itu, yang kita tuju tersebut. Yang mana kita mestilah sesuaikan hidup kita ini dengan destinasi yang kita nak tuju tadi itu. Visi yang kita nak sampai itu, misi yang kita bawa ini, kita sesuaikan, kita gunakan kesihatan tu. Allah bagi kepada kita limpahan harta dan kasih sayang. Limpahan harta dan kasih sayang itu kita akan gunakan untuk bagaimana kita sampai kepada Yaumiddin itu dengan baik. Allah limpahkan kepada kita anak, keluarga, tuan-tuan dan puan. Gunakan keluarga tersebut untuk bagaimana kita boleh sampai kepada Yaumiddin itu dengan keadaan yang terbaik sebagaimana kita bincangkan sebelum ini, tuan-tuan. Bawa anak-anak kita ke majlis ilmu, bawa anak-anak kita solat berjamaah, bawa anak-anak kita untuk bertemu orang-orang soleh. Bawa, dekatkan mereka dengan orang-orang saleh sebagaimana kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada orang-orang saleh ini. Bawa dia. Yang mana kita tahu bahawasanya untuk mendekatkan diri, untuk menjadi orang yang sampai kepada destinasi dengan baik itu perlu bersahabat dengan orang-orang saleh. Bawa ni, bawa orang-orang yang di bawah kita, di bawah tanggungjawab kita, tuan-tuan. Siapa di bawah tanggungjawab kita lagi? Di bawah tanggungjawab kita adalah pekerja-pekerja kita. Mungkin kita bawa sekali. Mari kita sama-sama untuk sampai kepada destinasi yang kita tuju nanti dalam keadaan yang terbaik. Bawa, usahakan. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, Maliki Yaumiddin jelas dari bagi kita. Lalu tuan-tuan dikasih apa nak buat, apa nak lakukan? Maka perkara yang kelima kita ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu perlunya satu amalan yang perlu kita lakukan. Apa amalannya? Adalah semua aktiviti harian kita ini kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara kecil sampai perkara besar. Sebab apa tuan-tuan dikasihi sekalian, di dalam catatan amal kita semua dari yang kecil sampai besar ada dalam dia. Yang besar dia dibagi ke? Yang besar dia ada dalam dia ke? Ini yang ada dalam surah Al-Kahfi yang kita baca juga. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, apa kitab ini, apa buku ini, apa catatan ni, semua ada dalamnya. Tak ada kecil, tak ada besar, masuk dalam dia semua. Masya Allah. Terkejut orang dia. Dianggap tuan-tuan yang kasih berbisik-bisik sikit tu. Siapa dia tu? Berbisik itu pun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat tengking orang ni yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbisik-bisik pun masuk dalam akaun kita, dalam catatan kita. Tuan-tuan dia kasih tumbuk orang masuk dalam catatan tersebut. Cubit orang tanpa sebab pun masuk juga. Bukan ingat yang tumbuk je masuk,
Cuit tak masuk. Masuk tahu. Yang ambil 10,000, sejuta masuk dalam akaun tu, yang ambil RM1 masuk juga. 50 sen pun masuk juga. 1 sen pun masuk juga. Ingat nak kira orang yang ambil apa tu, duit juta-juta tu masuk tak? Semua pun masuk. Tak kira dia. Oleh itu tuan-tuan, tak ada cara melainkan tuan-tuan kita jadikan setiap amalan kita, kecil ke besar tuan-tuan, lillahi ta'ala. Dan kita reserve dah awal-awal, tak akan aku buat semua ini melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas bagi kita. Semua aktiviti kita untuk Allah Subhanahu, ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita rasa rasa berat, rasa susah, rasa bermasalah dalam menghadapi kehidupan ini, kita rasa berat, itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kata pada meminta kepada Allah? Itu yang masih yang kelima, meminta kepada Allah SWT, minta pertolongan dalam bentuk doa. Ustaz, ada soalan semalam ini atau satu kenyataan, ada pendapat yang mengatakan waktu solat itu sudah penuh dengan doa, jadi kita tak perlu lagi berdoa selepas solat. Kalau memang rasa tu, tak apalah. Kalau rasa memang dah solat tu cukup dah, tak apalah. Kan? Isu kita cerita semalam apa dia? Kita rasa solat kita tak cukup, itulah sana sini. Isu dia tu. Kalau memang dah perfectly solat dia tu, doa-doa tu memang dia kuasai dengan baik, waktu berdoa tu memang dia buat dengan betul-betul, tak apalah. Isu dia apa? Isu kita apa? Masalah dia takut tak sempurna. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tunaikan yang wajib-wajib pun selesai dah. So buat apa nak buat sunat lagi? Nak buat sunat apa sebenarnya? Tampal mana kecacatan yang ada pada yang wajib tadi tu, yang fardu tadi tu. Itu pun ada. Sebab saya lah tak tahulah perempuan ni dah hebat dah, taraf wali ulama. Yang rasa memang tak ada masalah dah dalam solat dia, dalam doa dia tu bukan. Lepas tu rasa tak perlu berdoa lagi dah, tak apalah. Memang tak ada masalah. Tapi saya rasa diri saya lah, usaha kita memang adalah awal solat tadi tu tuan-tuan yang kita sekalian, kita nak khusyuk tuan-tuan, tapi tengah-tengah tu ada je lah tuan-tuan yang menyebabkan khusyuk kita itu lari. So saya rasa tak cukup dengan solat saya itu. Dan doa saya yang ada dalam solat tu saya rasa tak cukup bagi saya, sebab ada masa dia saya lalai lagi. Sebut-sebut doa tetapi wa qalbun ghafil. Kan tuan di antara doa tak terima tuan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi hati dia lalai. Ana yustajabu lahu doa. Macam mana Allah nak makbulkan doa dia tu sedangkan hati dia lalai? Setuan kasih sekalian, rasanya saya perlu cover dengan apa? Dengan doa lepas tu. Lagipun rasa doa tu adalah ibadah. Pelengkap bagi saya. Doa tu memang sunat hukum dia, tetapi apa tuan-tuan kasih sekalian, dia sangat besar peranannya. Okey. Jadi oleh itu tuan-tuan kasih sekalian, kalau tuan-tuan nak terima pendapat ini tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak ambil pendapat saya pun, itu pun suka hati tuan-tuan lah. Ya. Itu sebab saya rasa macam itulah. Ya, lagipun doa ini bila-bila masa kita boleh amalkan. Jangan tuan-puan ingat lepas solat je doa. Dah, bahkan sebenarnya bila masa kita teringat tuan-puan perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bezanya antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam nak berdoa tuan-puan kena pergi tokong dia dulu.
nak pergi tuan-puan tempat rumah ibadah dia dulu. Tetapi kita orang Islam tuan-puan, bila-bila masa kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kita tuan-puan dalam kereta nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahasia tuan-puan kenapa Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tersebut didudukkan ke depan. Sebab apa tuan-puan? Kepada engkau lah, tak perlu perantara, tak perlu kepada wasilah tuan-puan untuk kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan dikasih sekalian, setengah orang tuan-puan berdoa tu kena minta doakan kepada orang. Itu meminta doa kepada orang itu adalah sunnah Nabi. Ustaz, tolong doakan saya. Itu sunnah Nabi. Sunnah Khulafa Rasyidin. Umar bin Khattab tuan-puan dikasih di antara yang dia amalkan tuan-puan, dia minta doa kat budak-budak. Doakan pakciknya, khalifah ni, sahabat Nabi ni. Doakan pakcik. Tolong ya. Apa sebab pakcik ini apa? Dia pakcik pula. Pakcik banyak dosa. Budak-budaknya apa dia? Masih bersih lagi. Doa, suruh dia minta doa, bagi doa. Ya. So tuan-puan dikasih sekalian, dan tuan-puan dikasih kepada rakan-rakan pun tuan-puan doakan saya. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu minta kepada rakan-rakan kita mendoakan kita. Sebab dengan cara itu sebenarnya tuan-puan membunuh ego kita satu. Sebab apa tuan-puan? Dengan minta doa kepada orang itu, dengan harapan mungkin dia jauh lebih baik daripada kita. Ya. Dia tak nak minta doa pada orangnya apa ni? Rasa dia yang dah ego. Tidak. Tak payah dah, perlu orang lain dah. Ini pun salah tuan-puan. Walaupun memang tuan-puan dikasih sekalian, doa yang utama adalah dari kita. Ini jangan pula tuan-puan Haji minta doa ke orang lain, dia tak berdoa. Ini ada juga spesies macam tu. Kita doa ke sana ke sini tuan-puan, dia sendiri tak doa angkat tangan kepada Allah SWT. Tak, kita berdoa dulu tuan-puan dan kasih sekalian, dan kita lepas tu adalah support doa kita itu dengan bantuan-bantuan orang lain tu. Mana tahu tuan-puan dekat dengan keikhlasan. Di antara doa yang dimakbulkan oleh Allah pada tuan-puan, apabila seorang hamba mendoakan rakannya yang tak disedari oleh rakan dia tu, dia berdoa. Macam Ayyun kan nampak Ustaz Firdaus kan, ya Allah mudahkanlah rezeki Ustaz Firdaus. Saya tak dengar pun. Itu tuan-puan, yang hebat daripada doa itu dimakbulkan dan doa itu pun dibagi kat dia. Kan dia tu kita doakan orang, bukan orang tu dia dapat tahu, kita pun dah dapat. Rajin-rajin doa orang tuan-puan. Antara yang saya suka tuan-puan, nampak orang cacat, kurang upaya kan? Orang yang meminta-minta tuan-puan. Yang teringat saya tuan-puan bukan menyampah orang ni, perempuan ni, tapi tuan saya teringat, ya Allah mudahkanlah rezeki dia, ya Allah, ya Allah bagilah dia kesihatan, ya Allah. Kita doa dia tu. Kadang-kadang tuan-puan yang kita dapatkan kesihatan ini tuan-puan bukan doa kita untuk diri kita tahu, sebab doa kita ke orang lain, lalu Allah bagi kat kita. Ya teman-teman. Jadi gini, rajin-rajin doa. Rajin-rajin doa orang. Ya. Doa untuk siapa? Diri kita dulu, diri kita juga, dan juga diri orang lain. Kenapa kita kena perlu orang lain juga tuan-tuan? Itu maka Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahnu, we. Kita. Dia tak kata iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Itu kalau itu saya. No. Dia bawa untuk ramai. Maka Nabi suka tuan-tuan, Rabbana atina, ya Allah berilah kami. Banyak doa Nabi adalah untuk ramai. Sebab apa dia nak manfaat tersebut diperoleh oleh ramai umat dia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu sikit
Tuan-tuan dan sekalian, support usaha kita tadi itu, ibadah kita tadi itu dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya amal ibadah kita itu dapat kesempurnaan dan kelengkapan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, so oleh itu tuan-tuan dikasihi sekalian, ini yang kita bincangkan pada perkara ke-6 hari itu adalah semalam adalah bahawasanya yang antara doa yang mesti kita jangan lupa iaitu minta bimbingan. Saya cakapkan, iaitu minta bimbingan adalah doa yang mesti kita iringi setiap doa kita. Jangan lupa tu. Minta bimbingan, bimbing aku ya Allah, tolong aku ya Allah, bimbing aku, tunjuki aku ya Allah. Minta selalu itu. Sebab apa? Dengan cara itulah tuan-tuan dikasihi sekalian, kita akan terpandu untuk sampai terus kepada jalan yang lurus tadi itu. Maka ketika kita ada nak belok kanan, tuan-tuan dikasihi sekalian, dia ada signboard. Tiba-tiba nampak signboard. Tu masuk jurang tu, jangan pergi sana. Dia ada warning. Kita nak terlajak tuan-tuan dan sekalian, nak pergi kiri pula kan. Oh, ada sign. Pergi tanda. Dan tuan-tuan ingat, tanda tersebut itu adalah salah satu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lagi tuan-tuan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya adalah bahawa Nabi pernah mengatakan bahawasanya Islam itu umpama jalan yang lurus. Dia kata, di depan jalan itu, di jalan yang lurus, sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada tirai. Kiri kanan itu apa? Ada tirai. Dan di belakang tirai itu ada pintu-pintu, yang mana kalau kita masuk dalam pintu itu, kita akan terjerembab masuk dalam jurang yang membawa kepada kebinasaan kita. Kiri kanan tu ada pintu tu. Ya. Maka di depan ni tuan-tuan, di awal-awal ni ada orang yang ingatkan, kamu kena jalan lurus saja, jangan pergi bengkok-bengkok. Don't bengkok-bengkok. Lurus saja. Depan ni panggil ni, lurus saja. Dan tuan-tuan, di ujung jalan tu ada juga satu yang mengingatkan, oi, ketika kita nak pergi kiri oi, jangan pergi kiri. Ada yang depan. Depan sini satu, di ujung jalan satu. Ada. So tuan-tuan dikasihi sekalian, Nabi menyampaikan ini sebagai satu isyarat. Tentang apa tuan-tuan? Dalam kehidupan dunia ini kita memang ada jalan lurus, iaitu agama Allah ni, Islam. So tuan-tuan, di kiri kanan ada tirai. Dan ada tirai tersebut ada pintu yang kalau kita pintu kita masuk. Apa dia tuan-tuan? Tirai tersebut adalah iaitu hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita langgar larangan itu terjerembab masuk dalam jurang. Maksudnya membawa kepada kebinasaan. Maka untuk memastikan kita sentiasa berada jalan lurus itu, di depan ada yang panggil, oi, masuk jalan ni dan pergi lurus saja ya. Siapa yang panggil itu tuan-tuan? Itu adalah Al-Quran. Yang panggil itu apa dia? Al-Quran. Al-Quran yang bagi bawa kita masuk jalan ni, lalu jalan ni. So memang nak kenal jalan yang lurus tu pun kena kaji, dalami Quran. Dalami Al-Quran. Ya, dengan dalami Al-Quran kita akan nampak jalan tu. Beberapa hari lepas tuan-tuan, ada seorang murid saya di bangsa tuan-tuan telefon saya tanya tentang bahasa Arab Quran tuan-tuan. Dia peserta di antara peserta yang rajin lah tuan-tuan. Dia tahu makna sesuatu tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, dia tanya, kemudian saya jawab. Kemudian dia kata, terima kasih lah Ustaz. Dia kata, Ustaz tunjukkan saya. Sekarang saya tadarus Ustaz. Ada grup geng-geng kita Ustaz, yang satu kelas dengan Ustaz. Kita cara tadarus dia lain Ustaz. Buat cara macam mana? Cara kita gunakan apa yang Ustaz belajar itu, kita kaitkan, kita nampak. Saya cuba nampakkan, kita sama-sama cari apa yang Ustaz ajar. Dan Ustaz memang orang sampai dah juzuk 12, kita masih juzuk 9 lagi. Tapi Ustaz, seronok bukan main Ustaz. Dan saya terasa sangat Ustaz. Dia kata, betapa ruginya kalau orang yang tak faham Quran dan
Dan saya tahu, saya sebelum ini tak jahil tentang Quran, kata. Saya tak tahu apa-apa. Saya rasa masa tu saya gelap, Ustaz. Sekarang ni ketika baca Quran dah faham sikit-sikit dan tahu makna dia tersebut, dan ada Ustaz ajar sebelum kita kaitkan, Ustaz. Ya Allah, rasa terang jalan tu. Seronok je baca dia. Tuan-tuan yang kasih sekalian, saya rasa tuan-tuan, memang itu adalah usaha dia, tuan-tuan yang kasih sekalian. Tapi saya, itu yang membuat saya kadang-kadang tuan-tuan semangat nak berkongsi tentang bagaimana nak faham Quran. Sebab apa? Memang petunjuk tu daripada Quran. Nak tampakkan jalan lurus tu, jalan yang terang tadi tu, dari mana? Dari Quran tu. Dari Quran. Nabi cakap. So, dia depan yang bawa kita ajak selalu masuk jalan ni, masuk jalan ni. Itu Al-Quran So tuan-tuan yang di ujung yang ingatkan kita ketika kita nak corner pergi kiri kanan tadi tu, apa tuan-tuan kata? Ada lagi ingatkan kan? Kadang-kadang dah masuk jalan dah, tapi apa dah? Dah pergi kiri tu. Tuan-tuan, yang ujung tu tuan-tuan, itu yang nama dia hati nurani. Yang Allah letakkan dalam diri kita, itu yang lubun kita. Itu kan? Yang lubun ni tuan-tuan, dia tidak akan berdusta. Dia tak akan berbohong. Setiap yang buruk kita nak lakukan tu, dia akan tegur kita, jangan buat, dia kata. Ada tu muncul dalam diri kita, muncul dalam diri kita supaya apa dia? Jangan buat benda tu. Tapi setengah orang tuan-tuan, panggilan itu sayup-sayup terdengar, seperti azan di subuh pagi terdengar, tetapi tidak kuasa nak bangkit dari. So, dia begitu sayup terdengar. Terpaksa ingat apa tuan-tuan? Antara dengar tak dengar suara panggilan tu, yang melarang dia, yang menegah dia supaya jangan buat perkara tersebut. Sayup-sayup terdengar. Ya? Maka ada tuan-tuan dikasihi sekalian, yang suara tersebut tuan-tuan masih jelas lagi. Itu bergantung kepada apa tuan-puan? Apa yang tuan-puan masukkan ke dalam sudur tuan-puan. Kalau tuan-puan masukkan dalam sudur tuan-puan sesuatu yang berlumut tuan-puan, sesuatu yang berlumpur tuan-puan, sehingga pada pintu-pintu yang akan menyampaikan tuan-puan kepada yang atau tu suara hati nurani tadi itu tuan-puan, dia tertutup tuan-puan, sehingga makin lama makin sayup, makin lama makin sayup. Lepas tu tak terdengar lagi dah. Pasal pintu rumah saya dah tutup habis, Ustaz, sehingga tak dengar orang azan lagi dah. Bukan, pintu rumah macam tu lagi, cuma pintu hati. Setengah orang tu pun rumah dia tak payah pun berapa meter dari ni, berkilometer rumah dia daripada masjid, tapi dengar azan. Ni yang 3 meter atau 30 meter daripada masih tu tak dengar azan. Pelik bin ajaib. Itulah. So tuan-tuan dikasih sekalian, ini nama dia. So kita kata tadi yang ujung tadi apa? Yang ujung depan, yang di depan apa? Quran. Yang ujung sana tu hati nurani ni kena polish lalu. Polish. Itu bersihkan selalu. Jernihkan selalu. Kilap selalu. Sehingga tuan-puan, yang terdengar tuan-puan itu bukan sayup-sayup, memang jelas. Ya. Ada orang tuan-puan seolah-olah ketika dia nak buat jahat atau buat benda yang tak baik itu macam ditengking oleh orang. Jangan buat. Dia suara tu masih kuat tahu. Seolah-olah ada bisikan kuat menengking dia, sehingga tak jadi buat. Ada orang tu kita kata sayup-sayup tadi tu. Ada benda tu, ada perkara tu. Dan orang jahat ni pun tuan-tuan, orang yang buat dosa maksiat ni ada panggilan tu, ada peringatan tu. Maka Allah kata inna hadainahu sabila, kami sudah sedia bagi jalan, bagi petunjuk kepada mereka. Dah ada dah semua. Dalam surah
Al-Balad, Allah pun ada tuan-tuan. Inna hadainahun najdain. Kami dah bagi petunjuk kepada dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan tak baik. Dan cukup dah, semua kita cukup. Sehingga tuan-tuan, nak alasan bagi kita di hadapan Allah, ya Allah, aku tak tahu ya Allah, itu tak ada alasan dah. Tak ada alasan dah. Saya tak dengar ya Allah, tak ada alasan. Saya tak baca ya Allah, itu bukan alasan. Bukan alasan. Sebab Allah dah cukup bagi kita tahu, bagi kita dengar, bagi kita baca lah. Tak ada alasan dah. Jadi, tuan-tuan dikasih sekalian, ingat tu. Iaitu, minta kepada Allah selalu supaya tuan-tuan dikasih sekalian, hidayah itu selalu jelas bagi kita. Signboard yang menunjukkan jalan lurus itu tuan-tuan kita nampak memang jelas bagi kita. Dengan cara apa dia? Itu ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim ini sebenarnya dah cukup doa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dikasih, saya baca lagi Rabbana la tuzigh qulubana itu sebab apa tuan? Saya rasa tuan-tuan kadang-kadang waktu sebut siratal mustaqim ni tak ada feel dia. Kan? Kalau memang tu tuan-tuan baca jelas siratal mustaqim ni, tak payah lagi apa ihdinas siratal mustaqim tuan-tuan. Itu je lah baca, tak payah doa dengan Rabbana la tuzigh qulubana tersebut. Tapi kita tuan-tuan kita rasa tuan-tuan apa maksudnya? Ada masanya kita sebut ihdinas siratal mustaqim tu kita tak perform dengan baik. Maka kita, ya Allah, kadang-kadang tuan-tuan tak perform dengan baik tu selepas salat baru terasa, aku tadi salat merapu pula dah. Kita tahu kita merapu salat tuan-tuan. Apa dia tu? Bacalah doa. Tu saya kata, kecuali kalau tuan-tuan dah rasa perfect, memang tak ada merapu macam Ustaz Daus. Tak ada doa lah. Tapi tak ada doa tuan-tuan salah juga. Ada orang yang sombong daripada doa tuan-tuan, Allah benci. Allah benci daripada orang yang sombong berdoa. Di antara orang yang akan dijauhkan daripada hidayah petunjuk Allah tuan-tuan, orang sombong berdoa pada dia. Berdoa ini salah satu bentuk ibadah kita tuan-tuan, menunjukkan ketundukan kita, menunjukkan kita perlu kepada Allah ni tuan-tuan, kepada Allah ni apa yang kita nak tunjukkan? Tunjukkan I need you Allah. Ana faqir. Tunjukkan kepada Allah. Aku ni miskin, aku ni orang yang memerlukanmu ya Allah. Tunjukkan pada Allah tu. Jangan nak kata, aku tak perlukan.